Kalau lah manusia ni ada 3 shapes kan, ada 3 shape atau 4 atau beberapa shape lah. Circle, okay, triangle, kemudian kita ada apa? Segi 4 sama. Okay. Dan benda ni, elemen-elemen yang kita akan gunakan sebenarnya untuk kita punya pembentukan watak tu sebenarnya. Okay, contohnya macam saya lah saya akan gunakan dengan shape bulat. Awak tengok macam mana saya lukis Kemudian saya gabungkan dengan mungkin triangle. Kemudian saya akan pecahkan pula saya punya torso ni dengan D-shapes. Kemudian saya akan pecahkan pula kepada triangle, circle balik. Dan kemudian saya pecahkan pula pada silinder ataupun silinder dan triangle balik. Okay. Kadang-kadang bila kita tengok macam contoh, kita nampak macam awak jamin kan, awak lukis ada dia punya segmen bulat kan pada ni, tapi kadang kita tak tahu kenapa kita lukis macam tu. So kalau saya nak lukis kat sini, saya nak gambarkan dia punya shoulder tu shoulder, ingat. Kemudian tangan dia, bila kita nak lukis tangan, jangan panjang sangat macam ni. Boleh nak lukis tangan panjang macam ni, tapi siapakah watak kita nak hasilkan tu? Selalu kena ada bear in mind. Masa kita lukis bukan kita sekadar melukis, tapi kita tengok tangan dia ni kalau ikutkan balance antara lengan dengan tangan ni kena sama tau. Size dia punya length dia panjang dia. So jadi kalau ikutkan tangan dia dekat sini sama, dia punya ukuran dia sama, dan kemudian barulah dia punya finger dia. Okay. So ini adalah asas sebenarnya. Bukanlah kita nak lukis watak macam ni. Ini salah satu asas dah, bukan ini saja cara yang kita boleh lukis untuk menghasilkan watak. Dan kalau nak ikutkan asas yang lagi satu yang kita boleh buat, kita kena tengok saiz kepala tu sendiri. Berapakah saiz kepala kita nak lukis, mengikut saiz yang sama untuk lukis sesuatu watak. Kalau ikut ukuran asal, okey, ukuran asal. Kalau lelaki macam kita ni, kalau lelaki, siapa lelaki kat sini? Siapa lagi? Angkat tangan. Lelaki? Lelaki ni? Okey, siapa perempuan? Okey, kalau ikutkan asal lah, asas daripada ukuran asas, bukannya daripada ikut fizikal kita punya figure sebenar ikut individu, tapi asas lelaki lebih tinggi daripada perempuan. Okey, lelaki lebih tinggi daripada perempuan. Katalah kalau kita lukis lelaki ni, biasanya lelaki dalam 8 kepala dia punya ukuran dia. Kalau perempuan dalam 7 lebih kurang macam tu, 7 atau 6 atau 6,5 Kalau katakan macam ni, kalau saya nak lukis secara asasnya 1, 2, 3, 4, 5. Inilah asas saya punya watak tu. Tak kira lah awak nak lukis 5 ke 6 ke 7 ke, itu semua bergantung pada awak punya penilaian sendiri masa awak develop. Kalau awak rasa dia awak ni tinggi 9 kaki atau 9 kepala atau 10 kepala, bergantung. Tapi sebenarnya kalau 9 ke 10 ni adalah macam creatures lah, macam monsters nak lukis. Kalau macam manusia biasa ni, kalau manusia yang bentuk heroic sikit, superhero ni, lebih kurang dalam 8 ataupun 9. Contohnya macam Superman kan. Superman dia lelaki yang sasa besar kan. So kita lukis dalam 9 kepala. Contohnya macam tu. Average dalam 8 ataupun 7 pun boleh. So maknanya kalau daripada sini sebenarnya kita nak lukis, ini bukanlah saiz kepala sebenarnya. Bukanlah saiz kepala yang sebenar, tapi bentuk asas kepala yang kita nak hasilkan supaya kita dapat gambaran yang setiap kepala yang kita lukis ni adalah ni, kalau macam ni lebih kurang dalam 5,5. Okay, 5,5. Okay, 5,5. Okay, 5,5. Tapak kaki dia tu. So daripada sini kita nak lukis, kita akan lukis bentuk struktur tu balik. Dia katalah ini dia punya kepala dia, ini dia punya jaw dia. Okay, jaw dia. Daripada sini pecahan dia adalah separuh dia kepala, dia punya tengkuk dan bahu dia dekat sini contohnya. Dan kita guna square lah kat sini balik. Square yang kita bentukkan balik mengikut dia punya structure body tu. Bukan straight tau. Kalau tengok body apa bentuk badan awak ni, dia ada bentuk sikit macam V kan. V sikit. Walaupun macam mana besar ke gemuk ke kurus ke, awak mesti ada bentuk tu. Okay? Kalau ini asas je lah. Nanti saya akan lukis kalau kita berbadan besar atau tak gemuk. Lepas tu kalau sekarang ni kita nak lukis 4 segi ni adalah dia punya bahagian bawah pinggang dia ni. Dan
Ni kita dia punya pinggang dia. Okey. Contohnya shape dia. So kalau ikutkan pecahan-pecahan ni semua bila saya lukis, ini adalah asas untuk kita praktikkan dalam kita punya sketchbook dan kita punya lakaran tu. Sebelum awak nak lukis apa-apa watak, faham dulu bentuk struktur yang awak nak lukis. Kalau badan awak yang awak tengok fizikal awak macam mana kan, awak tengok balik benda ni kena betul-betul genuine, betul-betul jujur tau. Macam contoh saya masa saya lukis badan saya dulu, saya tulis 5 capang kan, badan kurus panjang macam ranting, contohnya macam tu lah. Kena jujur tau dengan diri kita. Kenapa bila kita jujur tu, then lepas tu baru kita boleh improvise. Kita boleh improvise. Improvise ni maknanya kita guna hayalan kita, imaginasi kita ni untuk kita pecahkan. Kalau lah aku jadi sador lah contohnya, macam mana bentuk badan aku. Tapi masa ada feature-feature kita yang kita gambarkan. Okay. So sekarang ni daripada sini, kalau kita tengok kan, dia punya pecahan ada 1, 2, daripada bawah pada dada ni sampai ke pinggang. Contohnya kan, ada 2 bahagian shape yang kita pecahkan. Kemudian daripada sini, barulah kita tengok kita punya peha dengan kaki kita ni. Peha dengan kaki ni kalau awak tengok balik, dia punya size, dia punya panjang ni sama tau. Cuba aku ambil maris. Boleh? Tadi tape ke tengok kan? Tapi anggaran dia sama. Kecuali kalau orang tu ada OKU lah, cacat ke kan, disable lain cerita. Okay? Tapi secara arm dia, kalau awak tengok, memang sama. So kalau awak nak ukur balik pasal awak lukis karakter awak tu, pastikan tak kisah dia chibi karakter ke ataupun dia lukisan stylization ke, benda tu sama. Dia mesti ada gambaran yang sama lah. Baru karakter tu awak akan lebih balance. Jadi kalau awak tengok sini, peha dia, yang ni kurang peha, yang ni lebih kurang dia punya kaki dia. Okay, tak payahlah ukur dengan pemaris hanya. Awak tengok pun awak dah boleh perhati dah. Okey. Jangan guna pemaris sangat. Pemaris ni awak nak belajar geometri, landscape, arkitek, engineer boleh lah. Kita gunakan kita punya barrier panca indera mata kita ni untuk tengok balik dan kita nilai dalam otak kita. So daripada sini, okey nak lukis kaki kan. Okay, shape kaki ni saja kalau awak tengok daripada depan dia akan bentuk macam ni tau. Macam ni. Shape sendiri lebih kurang macam ni lah. Dan ada juga kalau saya nak gambarkan macam ni terus. Kaki tu badan kita pecah-pecah lah. Kaki tu. Ini shape tu sendiri. Bentuk shape tu sendiri. Okay. So saya buat gambaran gambaran asas sajalah shape tu. So kalau awak tengok balik, awak cuba kaji balik betul-betul, lukis secara terperinci lah. Okay. Ni kalau shoulder dia pula, antara shoulder dia kalau ikutkan, dia ada gap sikit. Okay. Antara shoulder ni. Cuba dapatkan balance tu. Dan kau boleh bersabar. Kadang awak nak lukis cepat laju betul tak? Boleh sabar, tengok balik, anggarkan balik. Dan lukisan ni tak perlu cantik. Tak perlu cantik. Kalau awak buat silap, awak lukis balik kat tempat lain. Ataupun awak cuba bentukkan balik dalam awak punya lakaran tu. Okey. Daripada sini, awak lukiskan dia punya shoulder. Tak payah besar sangat. Itu lain kalau awak nak buat dia punya suit lain cerita So dia punya gambaran apa shoulder dia untuk gabungan dia tu. Dan kemudian awak tengok anggaran antara tangan awak ni. Awak tengok balik tangan awak ni. Okay, ini lengan ni awak punya lengan kan. Dekat mana dia sentuh? Tengok balik. Perhati je balik. Kalau dekat sini dekat bahagian pinggang sini, ni lukis lah. Okay, dekat pinggang. Kemudian dah dekat sini tambah pula dengan tangan. Okay, dan jari awak kat tengah. Lengan dan jari. Okey. Kalau awak tengok balik, bila awak berdiri dekat mana jatuh awak punya jari ni? Bawah ni kan? Dekat bawah ni. Ada orang lebih dia tu? Tak ada. Kalau lebih, orang hutan. Kan? Ataupun monster. Kan? Saya pernah lukis watak saya sendiri, tapi saya nak lukis jadi monster kan. Saya ambil gambar dalam Photoshop, kemudian saya panjangkan tangan tu balik. Cut, paste, potong, tampal balik, ikut anggaran saya nak, kemudian saya lukis balik. Yang itu saya akan tunjuk dalam komputer je lah. So kalau awak tengok balik gambaran dia, anggaran dia lebih kurang macam ni lah. Dan watak yang kita nak lukis ni biasanya dalam bentuk model sheet, kita kena buat anggaran macam contohnya kalau lah tangan ni nanti kan, dia akan menggunakan T-square punya bentuk. Okey.
Kalau dia T-square, kita kena buat sikit gambaran tangan tu dekat sini. Okay, dia punya jarak tu. Kebiasaannya dalam model 3D, model animasi, kita perlu ada gambaran atau guide, drawing guide untuk animator. Kita lukis ada 2 position macam ni. Kadang-kadang kalau dalam 3D dia awak tengok dia buat T-square macam ni kan, T-pose macam ni kan. Benda tu untuk apa? Untuk memudahkan animator nanti ataupun model dia ataupun rigging. Dia tampal, dia letak bones, senang nak rig. Kalau awak buat kereta awak macam ni nanti susah dia nak rig, kecuali kalau 2D okey. Kalau 3D dia perlukan nak rigging punya size macam T-pose punya size ni. Saya tak tahulah teknologi sekarang ni, tapi kalau ikutkan memang asasnya memang kita kena lukis. Kalau kita nak model 3D, dalam 3D kita kena buat posisi macam ni. Okey, macam ni kebiasaannya. Jadi bila dia dah letak rigging tu ikut sesuaian, dan baru kita boleh gerakkan animation tu. Itu kebiasaan kalau kita nak buat dalam bentuk komputer 3D. Okey, ada soalan kat sini? Ada soalan? Tak ada. Okey, kita pergi pula kepada ni rambut dia contohnya. Okey. Baik, kalau saya nak buat balik dia punya muka. Okey, gambaran muka dia tu. Apa boleh buka ni topeng. Okey, baru nampak muka dia handsome.